Assalamualaikum, nama saya Nur Mahirah Majida binti Muhammad Syukri. Hari ini kami akan membentangkan tentang kesedaran nasionalisme di Malaysia. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah perasaan cintakan bangsa dan negara sendiri yang mendalam, semangat kebangsaan, pergerakan membebaskan ekonomi negeri dari kuasa asing. Selain itu, perkataan nasionalisme juga berasal dari bahasa Latin iaitu natio yang membawa maksud tempat kelahiran bangsa, manakala isme adalah satu fahaman. Ia bermaksud fahaman kebangsaan atau fahaman yang berdasarkan persamaan tanah kelahiran sesuatu bangsa itu. Bagi orang Melayu, nasionalisme merujuk kepada perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan seperti semasa kedatangan penjajah. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Nur Fatihah Husnia binti Rosli. Terima kasih saya ucapkan kepada kawasan yang telah membuat perbentangan sebentar tadi. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan saya iaitu faktor-faktor kemunculan nasionalisme. Faktor-faktor bagaimana mendorong kepada kemunculan sifat nasionalisme yang pertama adalah pengaruh agama. Hal ini berlaku apabila semangat kebangsaan dibangkitkan oleh golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah, terutama sekali di kawasan Mesir. Idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh telah memberi pengaruh besar kepada pelajar-pelajar yang menuntut di Universiti Al-Azhar. Setelah setibanya mereka di Tanah Melayu, mereka menggerakkan satu gerakan yang dinamakan sebagai Gerakan Islah. Mereka yang terlibat ini dikenali sebagai golongan kaum muda. Gerakan Islah menyeru semua umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar iaitu berpandukan Al-Quran dan Hadis kepada mereka kerana mereka berpendapat bahawa salah satu faktor kemunduran orang Melayu adalah kerana mereka tidak mengamalkan ajaran ini dan mencampur adukkan antara agama dan adat. Gerakan ini juga bertujuan untuk menentang imperialisme barat yang ada di negara Islam. Dalam penulisan Syekh Muhammad Abduh, beliau menekankan tentang kepentingan dunia dan akhirat. Kemudian, untuk lebih menyebarkan idea pembaharuan kaum muda dan memberi bimbingan mereka serta tunjuk ajar mereka kepada orang Melayu, mereka mula menyebarkan gerakan mereka melalui majalah Al-Imam yang bermaksud pemimpin. Melalui majalah ini, kepentingan pendidikan dan ekonomi mula disedari oleh orang-orang Melayu. Terbukti dan tidak dapat dinafikan bahawa peranan agama Islam sebagai penggerak kepada pergerakan kesedaran kepada orang Melayu. Seterusnya, faktor kedua adalah peranan bahasa dan kesusasteraan. Pada waktu itu, golongan nasionalis menggunakan bahasa dan kesusasteraan dalam bentuk cerpen, novel, puisi dan syair yang bertujuan untuk membangkitkan semangat-semangat dan memperjuangkan nasib orang Melayu selain hanya dijadikan sebagai hiburan. Penulis berfikiran, melalui kesusasteraan beliau dapat menyedarkan orang Melayu tentang kemunduran dan sekaligus dapat membangkitkan semangat dan memberi kesedaran kepada mereka untuk memajukan diri dan bersatu padu. Novel yang terkenal pada waktu itu yang bertajuk Hikayat Faridah Hanum yang ditulis oleh Syed Sheikh Al-Hadi yang menceritakan nilai-nilai tentang memperjuangkan kebebasan wanita dan pemberian hak sama rata dengan kaum lelaki dalam apa-apa perkara, terutama sekali dalam bidang pendidikan. Selain itu, Ishaq Haji Muhammad juga telah menulis sebuah cerpen iaitu yang bertajuk Rumah Besar Tiang Seribu. Di dalam cerpen tersebut, beliau memperankan sikap yang lebih jelas dan sifat keberanian untuk menentang pihak penjajah. Beliau juga menerbitkan sebuah novel yang secara tidak langsung telah menyindir
sikap anti penjajahan Ishak Haji Muhammad yang dikenali sebagai satira politik yang berjudul Putera Gunung Tahan pada tahun 1937. Beliau juga menceritakan bahawa dasar pemerintahan di negeri-negeri Melayu terdapatnya ketidakjujuran British dan kelemahan pemimpin Melayu tradisional. Novel ini secara tidak langsung telah memberikan sindiran dan kecaman kepada pihak British kerana menggunakan penguasaan politik untuk mengeksploitasi orang tanah Melayu. Baiklah, kita akan bergerak ke faktor yang ketiga ataupun faktor kita yang terakhir, iaitu peranan sistem pendidikan. Peranan ini telah memberikan kebaikan kepada negara kerana telah melahirkan golongan intelektual pada awal abad yang ke-20. Sistem pendidikan ini terbahagi kepada 3 bahagian: sistem pendidikan agama, Inggeris dan Melayu. Sistem pendidikan agama atau lebih dikenali sebagai sistem pondok, di mana pusat pendidikan diadakan di pondok. Peranan ini memainkan peranan terpenting dalam sistem ini. Sesudah sahaja tamat pengajian di pondok, orang Melayu akan melanjutkan pendidikan mereka ke Timur Tengah, sama ada di Makkah atau di Mesir. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin dan Syekh Muhammad Al-Hadi dan Haji Abbas Muhammad Taha merupakan tokoh nasionalis dalam sistem pendidikan ini. Bagi sistem pendidikan Inggeris pula, perkembangan sistem ini telah melahirkan golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Mereka yang menetap di Singapura telah mendapat pendidikan Inggeris di Raffles Institution. Raja Chulin dan Muhammad Eurus merupakan antara tokoh yang mendapat pendidikan ini. Apabila diberikan peluang yang sedia ada, mereka menggunakannya untuk menuntut hak orang Melayu dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pentadbiran. Dan yang terakhir, sistem pendidikan Melayu pula telah berkembang pada awal abad ke-20 disebabkan perkembangan ini telah pun mengakibatkan jumlah tenaga pengajar mula berkurang. Pada tahun 1922, mereka pula menubuhkan Maktab Pengguruan Idris MPSI bagi mengatasi masalah ini. Pensyarah-pensyarah di MPSI telah menyemarakkan dan memperbaiki nasib orang Melayu. Terima kasih saya ucapkan untuk pembentangan saya pada hari ini. Saya akan serahkan seterusnya pembentangan ini ke kawan saya yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Rosnazin Iwani binti Muhammad Nazri. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cabaran dalam nasionalisme. Antara cabaran dalam mengekalkan nasionalisme di Malaysia ialah dominasi yang telah pun wujud dalam sesebuah kaum dalam bidang ekonomi. Perkara ini telah lama muncul sejak zaman penjajahan British lagi, yang pada waktu itu dikenali sebagai dasar pecah dan perintah. Sebagai contoh yang dapat diambil ialah kaum Melayu telah ditetapkan oleh British untuk menjadi petani dan nelayan. Kaum India ditetapkan untuk bekerja di ladang, getah, dan manakala kaum Cina bekerja sebagai pedagang dan melakukan pelombongan. Walaupun begitu, kesan dominasi ini masih lagi kelihatan akibat daripada dasar penjajah dahulu, walaupun telah berjaya dihapuskan. Kesan daripada penjajah ini juga telah menyebabkan interaksi sosial satu sama lain masih lagi terbatas, dan hal ini akan membuatkan kesukaran terhadap proses perpaduan yang ingin dikecapi. Cabaran lain yang dihadapi dalam mengekalkan semangat nasionalisme di Malaysia ialah sistem pendidikan yang telah diasingkan mengikut kaum. Cabaran ini telah mempengaruhi golongan muda dari segi sosial yang menyebabkan mereka kurang berinteraksi antara satu sama lain. Sistem pendidikan ini dikenali sebagai sistem vernacular, di mana ia telah menyebabkan hubungan sesama masyarakat semakin renggang. Selain itu, hal ini telah menyebabkan segelintir warga negara Malaysia masih tidak fasih berbahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan elemen utama rakyat untuk saling berkomunikasi, dan jika masalah ini berlarutan, ia akan menyukarkan interaksi di antara mereka. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin pesat ini juga telah menjadi salah satu cabaran mengapa nasionalisme di Malaysia agak sukar untuk dicapai.
Hal ini demikian kerana kemudahan media massa dan sosial zaman kini telah dipersalahgunakan oleh pengguna dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu yang menyentuh sensitiviti perkauman atau agama. Perkara ini tidak seharusnya terjadi kerana setiap individu bertanggungjawab dalam menyampaikan sesuatu perkara agar tidak timbul isu sensitif dan tidak sahih. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, rakyat juga mestilah menyelidiki terlebih dahulu sesuatu perkara sebelum memberi reaksi yang terburu-buru, terutamanya terhadap perkara yang berkaitan dengan isu perkauman dan agama. Dalam hal ini, pihak berkuasa perlu menjalankan tanggungjawab mereka dengan membuat kasihkan undang-undang kepada pesalah yang telah mencetuskan isu sensitif yang menyebabkan berlakunya pergolakan antara kaum. Seterusnya, saya juga akan membentangkan mengenai implikasi nasionalisme. Antara implikasi yang dapat dilihat jika mempunyai kesedaran terhadap nasionalisme ialah implikasi terhadap diri sendiri. Hal ini kerana jika seseorang individu berjaya menerapkan dan mengamalkan semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri, nescaya seseorang itu akan mempunyai jati diri yang kukuh. Jati diri ini seringkali dikaitkan dengan akhlak dan maruah seseorang individu itu. Oleh itu, jika seseorang mempunyai jati diri yang tinggi, masalah penularan isu sensitif akan dapat ditangani. Oleh yang demikian, kerajaan seharusnya memainkan peranan yang penting untuk membentuk jati diri dalam setiap rakyat. Seterusnya ialah implikasi terhadap masyarakat. Sebagai contohnya, jika masyarakat mempunyai kesedaran terhadap nasionalisme, ianya akan mewujudkan rakyat yang mempunyai semangat nasionalisme, iaitu mereka akan saling bekerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain. Ini dapat mengukuhkan lagi perpaduan antara kaum yang semakin hari semakin berkurang akibat berlakunya perselisihan faham di media massa dan sosial yang menyentuh sensitiviti perkauman dan agama. Oleh itu, dengan mempunyai kesedaran nasionalisme dalam diri setiap masyarakat, semua kaum dapat mengamalkan agama dan bahasa masing-masing dalam keadaan yang harmoni. Masyarakat akan saling memahami antara satu sama lain dan jurang yang terdapat akan dapat dieratkan lagi. Hal ini juga dapat menjadikan negara kita sebagai contoh negara yang harmoni kepada negara lain walaupun mempunyai bangsa yang berbilang agama dan kaum. Selain itu, implikasi nasionalisme juga ialah implikasi terhadap negara kerana apabila masyarakat mempunyai nilai nasionalisme, ianya juga akan memberikan impak yang positif terhadap negara. Keamanan negara akan dapat dicapai dan dikekalkan supaya negara ini dapat terus berada dalam keadaan yang aman dan harmoni tanpa memikirkan isu yang berkaitan sentimen perkauman yang semakin galak didengari pada masa kini. Dengan ini, sudah terbukti bahawa nasionalisme dapat menjamin keamanan negara jika nasionalisme dapat diterap dalam diri rakyat di Malaysia ini. Jika tidak, negara kita mungkin akan menghadapi kekacauan seperti yang berlaku di negara luar yang kebanyakannya keamanan negara mereka telah porak-poranda, contohnya seperti Rohingya, Filipina dan sebagainya. Ini kerana negara mereka kurang mempraktikkan nilai nasionalisme dalam diri yang menyebabkan rasa untuk mempertahankan negara sendiri agak rendah sehingga mengakibatkan negara mereka sendiri berada dalam keadaan yang kacau bilau. Kesedaran nasionalisme bermula daripada pejuang tempatan semasa menghadapi ancaman penjajah seperti Siam dan British semasa Kesultanan Melayu Melaka. Perjuangan tokoh ini bersifat setempat dalam menuntut kebebasan daripada ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing, manakala perjuangan tokoh agama melalui gerakan islah di mana menggunakan penulisan kreatif dan akhbar. Selain itu, kita juga dapat mengambil iktibar, teladan dan pengajaran melalui perjuangan tokoh. Tanpa perjuangan tokoh, mungkin kita tidak akan dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurah Hasanah binti Abdul Rashid akan menjelaskan tentang nasionalisme dalam peradaban Islam dan masyarakat. Dalam Islam, semangat cintakan negara iaitu erti kata lain nasionalisme bukanlah suatu perkara yang dilarang. Sejarah Nabi Muhammad SAW sendiri membuktikan bahawa Rasulullah adalah warga negara yang amat menyayangi Mekah, tanah tumpah darah baginda. Maka, nasionalisme amat digalakkan bagi semua orang tanpa kira agama, bangsa dan ilmu. Selain itu, nasionalisme bukanlah satu sifat yang terlarang kerana mencintai tanah air, maka kita perlulah mewujudkan sikap nasionalisme dan bersyukur kerana telah dapat hidup di negara Malaysia.
Sebagai kesimpulan, apa yang boleh kita rumuskan bahawa sisi nasionalisme menurut Islam dan Barat terdapat perbezaan masing-masing. Nasionalisme ditarifkan sebagai pengertian yang luas dan menyeluruh semua aspek dalam cinta akan tanah air sendiri. Kita boleh membuat kesimpulan bahawa secara praktikal semua matlamat pemberontakan adalah serupa, iaitu kesemuanya bertujuan untuk mengusir penjajah, mengembalikan akhlak lama dan mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara. Akhir sekali, nasionalisme perlulah diberikan penekanan sejak kecil sehingga dewasa kepada anak muda supaya mereka tidak lupa untuk menghargai serta mencintai negara sendiri kerana ramai pemimpin kita telah berjuang habis-habisan untuk menjaga negara dan mengekalkan tradisi.